Ayat yang kita akan fokuskan pada minggu ini, iaitu yang ke-6 dan ke-7, adalah berkaitan dengan kelompok manusia yang kedua, iaitu orang-orang kafir. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengubah fokus kita daripada kelompok manusia yang pertama kepada kelompok manusia yang kedua, iaitu orang yang jelas memusuhi Islam, iaitu orang-orang kafir. Sehingga ke hari ini masih ada lagi orang yang mendekati Al-Quran, apabila dia membaca ayat yang ke-6 ini, dia telah menyalah tafsirkan perkataan kafir. Yang mana bila dia baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia membuat satu konklusi yang semua non-muslim adalah orang-orang kafir yang tidak ada fungsinya untuk kita bacakan ayat-ayat Allah. Perkataan kafir berasal daripada perkataan kafara yang bermaksud menyembunyikan. Yang mana kita boleh faham orang-orang seperti ini adalah mereka yang menyembunyikan kebenaran yang dah jelas sampai kepada mereka. Dan bukan setakat itu, mereka ini juga membuat satu usaha supaya ayat-ayat ini ataupun hidayah Allah ini tidak tersebar kepada orang lain. Abang ambil contoh satu sosok tubuh yang jelas kepada tokoh yang sangat kita kenali, iaitu Abu Lahab. Yang mana nama sebenarnya ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Beliau adalah salah seorang yang namanya disebut secara spesifik dalam surah Al-Masad dalam Al-Quran. Yang mana isi kandungannya, dia menunjukkan penamat yang tidak baik untuk dirinya kerana neraka sudah ditempah dengan namanya. Bagaimana kita boleh kenal kekafiran Abu Lahab ini? Yang pertama, kita boleh lihat bagaimana percakapannya. Yang keduanya, perlakuannya kepada anak saudaranya Nabi Muhammad SAW setelah bagi dia dilantik menjadi Nabi. Ya, dia adalah bapa saudaranya. Tapi dia tidak menghalang untuk dirinya untuk menghalang Nabi Muhammad SAW dengan berkata buruk, dengan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Malah dia adalah orang yang paling gembira bila dia mendengar anak-anak Nabi yang lelaki meninggal dunia. Dia berkata, Batara Muhammad, Batara Muhammad. Bermaksud legasi Nabi Muhammad ni sudah berakhir. Dia kata begitu. Kerana lelaki pada zaman masyarakat Arab Jahiliyah adalah seseorang yang akan mengangkat nama keluarga, yang akan mengangkat maruah keluarga, yang akan pergi berperang dan mengharumkan nama keluarga. Peristiwa ini juga disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kautsar. Bila Allah memberi respon kepada Abu Lahab yang dia kata Batara Muhammad, Allah bagi respon dalam ayat itu bila Allah kata inna syani'aka huwal abtar. Sedangkan musuhmu itulah yang akan terputus legasinya. Kematian Abu Lahab juga tidak kurang hinanya di dalam sejarah masyarakat Arab Jahiliyah. Apabila beliau ditimpakan dengan penyakit yang bernanah, sehingga kan lepas beliau mati pun tak ada orang yang berani nak menguruskan mayatnya. Kerana apa? Kerana takut dijangkiti. Dan selepas beberapa hari dan baunya naik menjadi sangat busuk, barulah orang-orang Arab Jahiliyah mengorek satu lubang kubur, kemudian ditolak tubuh Abu Lahab itu dengan kayu. Kemudian apabila dah masuk dalam lubang kubur, dicampakkan batu sehingga jasadnya tertimbus. Begitulah kita nampak secara jelas bagaimana kekufuran Abu Lahab ni daripada awal dia hidup sehinggalah dia meninggal dunia.